Selamat datang ke ASM Podcast yang dibawakan khas oleh Akademi Sains Malaysia. Siri podcast ini merupakan platform perkongsian topik-topik berkaitan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE secara santai dan mudah difahami. Setiap episod akan menampilkan jaringan pakar ASM yang akan berkongsi pengalaman dan pendapat mereka tentang STIE seiring dengan etos ASM. Budayakan sains, raikan teknologi, cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar setia ASM Podcast. Pada hari ini, kita membawa sedikit kelainan di mana ASM Podcast bekerjasama dengan Young Scientist Network YSN ASM Borak Sains. Borak Sains sebenarnya merupakan sesi borak santai serta perkongsian ringkas bersama dengan saintis muda. Okey, saya Hamizah dan bersama saya pada hari ini adalah Profesor Madya Teknologis Dr. Kesavan Bubalen, merupakan Timbalan Dekan Bakat dan Penyelidikan di Fakulti Sains dan Sekitaran Marin Universiti Malaysia Terengganu. Bagaimanakah Doktor hari ini? Khabar baik, terima kasih Cik Miza. Cik Miza, khabar baik? Alhamdulillah, saya baik Doktor. Okey semua, untuk pengetahuan semua, Dr. Kesavan juga merupakan pemegang ijazah kedoktoran dalam bidang teknologi mikrob. Oleh itu, kenalah dengan tajuk kita pada hari ini iaitu bakteria baik versus bakteria jahat dan bakteria berfaedah. Apakah itu bakteria berfaedah dan adakah bakteria jahat boleh memberi faedah kepada manusia? Ayuh kita rungkaikan pada sesi kali ini. Okey Doktor, bagi memulakan sesi kita pada hari ini, apa kata Doktor menerangkan sedikit apakah itu bakteria dan apakah bakteria baik serta bakteria jahat? Silakan Doktor. Boleh Cik Miza. Okey, bakteria sebenarnya adalah organisma mikroskopik ataupun unicellular organism dan dianya hidup di pelbagai persekitaran. Boleh dikatakan terma sea to space tu sangat sesuai lah untuk bakteria. Sebab bakteria boleh didapati di dalam air dan juga di udara yang kita sedang hidup sekarang. So bakteria memang adanya di pelbagai jenis persekitaran. Dan sebagai contoh ya, jika kita ambil 1 ml air laut, so pada ketika kita mengambil sampel tersebut, boleh dikatakan ada lebih kurang 1 juta sel bakteria di dalam air itu. Tetapi bukan dikatakan kesemua jenis bakteria itu telah pun dikenal pasti ataupun telah pun dikaji, disebabkan faktor bakteria tersebut untuk hidup luar daripada kawasannya adalah sangat tidak sesuai untuk bakteria. Mereka memerlukan kawasan yang memang habitatnya lah untuk hidup. So yang mana kalau kita nak kaji tu dalam lebih kurang 2% sahaja daripada keseluruhan bakteria dalam alam persekitaran telah pun dikaji ataupun telah pun dikenal pasti. Dan bakteria dia mempunyai jangka hayat yang tidak tetap. So ada bakteria yang boleh hidup selama hanya beberapa minit dan ada bakteria yang boleh hidup beberapa jam ataupun dalam sehari dua pun boleh. Dan mereka biasanya akan membiak secara binary division, di mana dia akan membelah dan setelah dia membelah kepada bahagian yang sama, dia akan mempunyai daughter cells lah. Daughter cells tu ialah anak dia. Sebegitulah bakteria membiak. Dan salah satu cara bakteria juga boleh membiak adalah dengan menghasilkan spora. So bila spora dihasilkan, bakteria tersebut bolehlah bertahun-tahun hidup sebagai spora itulah dalam bentuk spora. That means they survive as a spore, dan bila keadaan sesuai dia boleh bercambah and then you have the bacteria coming back to life. Sebegitulah. So bakteria ni, jika kita nak tengok dia punya pengkelasan bakteria itulah, biasanya kita boleh rujuk kepada either metabolisme dia, cara respirasi dia, di mana keadaan yang sesuai untuknya tumbuh, termasuklah pH, suhu, dan jika kita tengok di bahagian akuatik adalah kemasinan atau salinity air. So bakteria dia mempunyai kepelbagaian tempat di mana dia boleh membiak dan hidup, dan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis bakteria atau pengelasan bakteria ada seperti mana yang saya sebutkan tadi.
So yang itu ialah secara umumnya bakteria. Tetapi soalan seterusnya yang Cik Miza tanya saya, bagaimana ataupun apakah yang menyebabkan dia baik atau jahat, atau bagaimana kita mengenal pasti bakteria itu baik atau jahat. Secara umumnya bakteria baik membawa kebaikan kepada diri kita. Maknanya dia digunakan untuk faedah tubuh badan kita, untuk kesihatan kita, untuk meningkatkan lagi tahap kesihatan kita. Yang itu kita biasanya klasifikasikannya sebagai bakteria baik. Dan salah satu jenis bakteria yang berfaedah, yang baik, yang selalunya kita akan lihatlah dalam bahan makanan yang kita biasanya makan. Example macam Vitagen kan. Di situ dia kata ini ada mempunyai bakteria probiotik. Yang ini adalah baik untuk kesihatan. So bakteria probiotik merupakan salah satu jenis bakteria yang memang baik untuk kesihatan manusia. Dan secara umumnya bakteria jahat ialah bakteria yang memudaratkan kesihatan, yang boleh menyebabkan jangkitan, yang boleh menyebabkan kalau memang sangat intens lah jangkitan tu sehingga kematian. So itulah bakteria yang jahat. So yang baik itu ialah yang membawa manfaat kepada diri kita untuk kesihatan kita, dan yang jahat tu ialah yang memudaratkan kesihatan kita. So this is a very general terminology yang biasanya digunakan untuk baik dan jahat. Okey doktor, maksudnya bakteria baik ni dia memberi manfaat lah, macam kita minum probiotik punya minuman, and also memberi kebaikan kepada kesihatan manusia. So kalau bakteria jahat tu dia memberi penyakit kepada kita. Boleh ke doktor berikan secara umum apakah fungsi sebenarnya bakteria ni? Mungkin bakteria baik ada fungsinya tersendiri, bakteria jahat ada fungsinya tersendiri kan? Mungkin doktor boleh huraikan. Betul. Seperti kepelbagaian bakteria atau spesies bakteria, fungsinya pun sangat pelbagai di persekitaran kita. Bila kita rujuk kepada terma yang baik dan jahat tu, saya lebih fokus kepada kesihatan diri kita. So maknanya fungsi bakteria di dalam tubuh badan dan di luar tubuh badan merupakan salah satu fungsi sekumpulan bakteria. Bila kita tengok dia dari segi persekitaran pula, bakteria dia terlibat dalam proses penguraian. Dia known as degraders. So jika adalah sesuatu bahan yang katakan haiwan yang mati, bila dia mereput, so bahagian yang degradation tu, fungsi utama bakteria adalah untuk mereputkan atau degrade bahan tersebut. Bahan organik lah, bahan karbon. So itu salah satu contoh. Satu lagi ialah bila dia wujud sebagai agen yang menyebabkan kitaran nutrien di dalam alam sekitar tu sentiasa terkawal dan seimbang. So they are there for biogeochemical cycles. So bakteria dikenal pasti untuk itu. Dan bakteria juga terlibat dalam regulasi oksigen dalam atmosfer dan juga karbon dioksida. So gas exchange and regulation. Dan bakteria boleh digunakan untuk penghasilan bahan makanan menggunakan teknologi, biotechnology. It can be used for food and medical applications. So bakteria digunakan itu fungsi dia. Dan juga dia menghasilkan pelbagai jenis gas-gas di dalam alam sekitar. Macam bakteria yang dijumpa di dalam kawasan di mana sampah di landfill kan. Bakteria di dalam landfill tu dia bertanggungjawab untuk menukarkan bahan-bahan yang mereput tu kepada biogas, for example. So that is also their role. And bakteria juga secara natural ada di dalam kawasan aquatic atau berair ataupun tanah, sedimen dan so on kan. So di dalam setiap kawasan yang dia ada tu, habitat yang dia ada tu, dia mempunyai fungsinya tersendiri. Since they are microscopic, so they can be found in any small micro environment. So dalam kawasan yang mungkin dalam satu tempat di mana tadahan air telah berlaku di sana for some time kan, di situ pun ada bakteria yang hidup dan dia regulate dia punya all the chemicals and nutrients dalam kawasan yang mikroskopik tu. So they are practically everywhere with very diverse functions. Yang menjadi menarik ialah bila kita kenal pasti fungsi tersebut, kita juga sekarang bila kita bercakap tentang mikroorganisma ataupun bakteria, selalunya kita akan refer kepada yang wild type. Wild type tu naturally occurring, ada di kawasan tersebut, dan juga genetically modified. Bakteria yang genetically modified tu sebenarnya boleh digunakan untuk mendapatkan faedahnya untuk kebaikan manusia. So they can be present in both as a natural in wild type form ataupun as genetically modified microorganisms. Sebagai contoh, sebab kajian saya lebih kepada marine kan. So bila saya menggunakan marine sponges,
Bila kita mengenal pasti bakteria di dalam marine sponges tu yang dikenali sebagai hotspot for bakteria lah. Then kita dapati ada pelbagai jenis bakteria dalam marine sponge tu yang mempunyai fungsi-fungsi yang boleh digunakan atau faedahnya boleh digunakan untuk sektor kosmetik, sektor perubatan, untuk penghasilan makanan and sebagai bioremediation, agent bioremediation. So these are the different functions yang kita dapat daripada bakteria dalam satu kawasan tersebut ataupun satu sumber tersebut. So it's very diverse according to dia punya the need to survive in the environment. So dia punya banyak fungsinya lah. Banyak fungsinya secara umum lah. Secara umum, betul. Kalau mengikutkan pada perkongsian doktor tentang fungsi serta peranan dan apa kebaikannya kepada manusia. Tadi saya ada mendengar doktor berkata modifikasi genetik untuk bakteria. Ada apakah yang kita boleh buat dengan macam mana teknik yang digunakan? Adakah bioteknologi itu merupakan salah satu teknik dalam memodifikan bakteria, dan adakah daripada situ kita boleh buat bakteria jahat ni menjadi satu yang baik kepada manusia ataupun mungkin kepada yang lain lah, kegunaan bakteria jahat serta dia punya fungsi. Menarik soalan tu Cik Miza. Sebenarnya macam ni, bakteria dikenal pasti sebagai microfactories ataupun kilang penghasil mikro, di mana dia boleh menghasilkan pelbagai jenis bahan semula jadi yang bukan sahaja digunakan untuk kebaikan dirinya sendiri tetapi juga untuk kebaikan organisma lain yang hidup di sekelilingnya, termasuk juga kita. So dengan menggunakan biotechnology, the tools and innovations in biotechnology, sekali dengan advances in genomics and genetic studies, bakteria ni boleh diubah suai mengikut kehendak kita. Maknanya example lah kan, saya bagi example di sini. Bakteria tersebut telah dikenal pasti untuk menghasilkan sejenis elemen bahan semula jadi yang boleh digunakan sebagai antibiotik ataupun anti-tumor dalam kesihatan. Dengan menggunakan teknologi bioteknologi dan juga dengan menggunakan genomic advances, kita boleh menyebabkan bakteria itu menghasilkan bahan tersebut multiple times, multifold. Maknanya dulu dia menghasilkan hanya 10% example, dia bolehlah menghasilkan sampai 60 or 70%. That means kita secara bukan semula jadi, secara artificially we are engineering the bacteria to overproduce certain materials. So itulah yang menjadi advancement in biotechnology and genetics lah, di mana kita mengenal pasti gen-gen yang berfungsi untuk menghasilkan bahan tersebut, dan dengan menggunakan the proper tools and technology, kita overexpress whatever the bacteria is trying to do. Tapi bila kita tengok impact biotechnology terhadap microbiology, dia lebih berfokus kepada sektor penghasilan makanan, lebih berfokus kepada perubatan, agriculture dan aquaculture. So sektor-sektor ni sangat telah mendapat manfaat yang sangat banyak daripada bakteria-bakteria yang telah di GMO-kan. Tetapi of course there is always safety rules and regulations of handling and disposing GMOs lah. Tetapi the development of GMO dari segi bakteria ni lebih membawa implikasi kepada sektor-sektor yang saya listkan tadilah. So memang dia digunakan untuk mendapat maximum functions daripadanya. And kepada soalan menarik tadi yang Cik Miza utarakan berkenaan dengan adakah boleh kita menggunakan bakteria jahat untuk mendapatkan faedah. Betul. Okay, di sini saya nak menggunakan terma dui penggunaan or dual usage. Okay, for example, ada sejenis bakteria yang dikenali sebagai Pseudomonas aeruginosa. Bakteria ini merupakan patogen kepada manusia. Dia boleh mengakibatkan jangkitan dan dia juga boleh mengakibatkan pneumonia. Tetapi bakteria yang sama ni yang jahat kepada kita, tetapi di alam sekitar dialah merupakan salah sebuah bakteria yang sangat efisien dalam penguraian tumpahan minyak di kawasan perairan. Minyak yang crude oil lah kan, yang hydrocarbon crude oil yang berlakunya tumpahan di perairan tu, bakteria ni merupakan agent bioremediasi natural di sana. Dan bakteria ni juga dengan menggunakan kaedah bioteknologi telah
telah manipulate untuk mendapatkan pelbagai jenis enzim yang boleh digunakan untuk kebaikan manusia dalam penghasilan biosurfactant, dalam penghasilan biopolymer dan sebagainya. So walaupun bakteria ini jahat, pathogenik, tetapi dia mempunyai value-nya apabila kita tengok dia punya fungsi di alam sekitar secara semula jadi, ataupun apabila ianya telah pun di-GMO-kan atau menggunakan bioteknologi untuk mendapatkan hasil daripadanya. So the term dwi penggunaan tu memang ada di situlah. Another example would be berkaitan dengan, sebab saya more towards marine, and in this case dalam kajian saya sendiri, when we were studying the impact ataupun possible impact of vegetable oil spillage di kawasan perairan, kami telah mengenal pasti ada 4 jenis bakteria yang sangat aktif dalam penguraian minyak, bahan minyak tumbuhan ni. Dan 2 daripada bakteria tersebut dalam genus Vibrio adalah patogen kepada ikan dan juga invertebrate marine. Tetapi dalam situasi yang sama, dalam environment yang sama, walaupun dia menjadi patogen kepada organisma yang ada di situ, tetapi dia juga menjadi bakteria yang berfaedah dari segi penguraian minyak. So they have dual functions, and when we look at them and we classify them bad or good, there's always also beneficial microbes. Apakah benefit dia? Walaupun dia jahat kepada sesuatu organisma, dia boleh menjadi baik kepada organisma yang selainnya. And also relating to the research which I am doing, which is on microbial bioplastics, di mana saya menggunakan bakteria untuk menghasilkan bioplastik. Ada bakteria yang kita jumpai itu memang dia bukan patogen, dia boleh menghasilkan bioplastik. Ada bakteria yang memang patogen tetapi mampu menghasilkan bioplastik. So in this case that it is dikira sebagai jahat tapi ada faedahnya. So that is how it is done lah. And just to relate to you, apakah kaedah bioteknologi yang boleh digunakan untuk mendapatkan hasilnya? Ialah jika kalau kita just tengoklah proses flow ni, proses flow ni juga dikenali sebagai microbial fermentation. So microbial fermentation is where kita menggunakan bakteria dan menggunakan teknologi dari segi bioteknologi ataupun boleh jadi bakteria yang telah pun di-GMO-kan, di mana kita forcefully produce bahan-bahan yang berfaedah kepada kita. Sebenarnya kita minta dia, kita tumbuhkannya dengan banyak daripada in environment, maybe you can only get a small numbers, so the hasil tak banyak kan. So bila kita adaptasikan bioproses atau bioteknologi, we are artificially making them grow in more numbers dan untuk kita mendapatkan hasilnya. So this is very common in any kind of food processes ataupun bahan-bahan untuk perubatan yang digunakan, di mana bakteria yang mungkin patogen boleh digunakan untuk kebaikan kita. So that is how dia menjadi berfaedah lah, walaupun dia jahat. Okey, inilah yang dimaksudkan sebenarnya sebagai bakteria berfaedah. Betul. Okey, rupanya berfaedah tu dia boleh menghasilkan baik untuk kita punya persekitaran, mungkin boleh seperti yang doktor katakan tadi untuk menguraikan minyak di laut dan juga menjadi kita punya microplastik, biodegradable punya microplastik. Betul. Alright, okey. Mungkinlah doktor untuk kita buatkan kesimpulan yang daripada semua kajian-kajian bakteria yang pernah doktor lakukan dengan ni, apakah kesimpulan yang doktor boleh buat daripada berkaitan dengan bakteria lah? Okey. Kajian berkaitan bakteria ni dia sentiasa berterusan. Disebabkan hanya lebih kurang 2% yang telah pun dikenal pasti dan difahami. So we have 98% left to actually identify and work with. Tetapi susah untuk kita tumbuhkannya secara individu yang hidup di dalam makmal, tapi kita boleh kaji bahan genetik dia untuk kita menggunakan bahan genetik tersebut untuk mendapatkan hasilnya. So the research on microbial technology ataupun microorganisms ataupun microbiology berkaitan bakteria sentiasa berterusan. Dan 3 soalan yang selalunya ditanyakan oleh pakar ataupun penyelidik dalam microbiology ataupun bakteria ialah who, what dan how. So sebelum kita nak kenal pasti bakteria tersebut di sesuatu environment, di sesuatu kawasan tu, kita kena kenal pasti siapakah dia. That is to answer the question who. Dan what, apakah fungsinya dia berada di environment tersebut? Apakah yang dia melaksanakan atau melakukannya di sana?
dan how, bagaimana dia melakukannya. So bakteria dia boleh dia jenis yang they may actually need each other to survive and to grow. And at certain stages bakteria, katakan bakteria A dan B, for bakteria B tu, bakteria A boleh jadi bakteria jahat sebab bila A dan B tu nak hidup sekali ada competition kan. So untuk B, bakteria A itu mungkin boleh jadi jahat jika bakteria A itu menghasilkan antibiotik untuk membunuh bakteria B. So dia di antara mereka pun ada this kind of yang baik dan juga yang jahat. So ada bakteria pula dia menghasilkan byproduct ataupun menghasilkan rembesan daripada badannya yang digunakan sebagai sumber makanan untuk bakteria satu lagi. So they have this kind of way of how they actually co-survive in the environment. So that is what they do. That is in the environment lah. And then how they actually do it? Adakahnya melibatkan proses genetik yang certain genes yang terlibat ke, ataupun certain proteins yang terlibat ke. So banyak benda yang selalunya menjadi kajian ialah who, what dan how. So ini sentiasa akan dikaji dan juga dibahaskanlah oleh pakar-pakar dalam microbiology untuk mengenal pasti bakteria-bakteria di dalam sesuatu kawasan. Sebagai contoh, sekali lagi saya nak relate kepada marine. Sebagai contoh, ada usaha yang telah dijalankan oleh salah seorang saintis yang namanya ialah John Craig Venter, di mana dia telah menggunakan kapal layarnya, a research vessel dia yang dikenali sebagai The Sorcerer 2 untuk mengelilingi 32,000 batu nautika of sea, merentasi 23 kepulauan yang berbeza untuk mengenal pasti bakteria yang ada di dalam air laut, not only to answer who but what and also how. So ini adalah salah satu ekspedisi yang telah dilakukan selama 2 tahun. And mereka telah memperolehi banyak sangat data, dan dalam data tu boleh dikatakan ada puluhan ribu lagi potential benefits daripada bakteria tu yang masih dikaji lagi dari segi bahan genetiknya yang boleh digunakan untuk menghasilkan medicines, enzymes dan sebagainya. So the research is always ongoing, dan dia merupakan satu effort yang kena ada sinergi di antara different bidang. So you need to have biology inside there, you need to have chemistry inside there, and then you have engineering and so on. So dia cross-disciplinary, transdisciplinary, and efforts to identify and to make use of the microorganisms, bacteria especially, dia selalunya ongoing. Tetapi bagus juga untuk kita mengenal pasti bakteria yang belum dikenal pasti ini, untuk tentukan sama ada bakteria itu baik atau jahat kepada diri kita, dan jika dia jahat, adakah dia berfaedah. So maknanya bolehkah kita menggunakan hasil yang hasil yang atau bahan yang telah dihasilkan oleh bakteria tersebut untuk kegunaan manusia sendiri. So ongoing research tu dia memang sentiasa ada. So you will always have scholars who have been discussing and who will be discussing about the potential use of good or bad bacteria and beneficial microorganisms. Apakah dia membawa kebaikan kepada diri kita jika kita menggunakan teknologi-teknologi yang sepatutnya untuk harness dia punya kebaikan. Alright. Okey doktor, nampaknya saya boleh memahami serba sedikit apa yang telah disampaikan. Kita boleh nampak di mana sebenarnya tadi seperti yang doktor telah nyatakan, hanya 2% daripada bakteria yang telah diketahui antara baik ataupun jahat. Sebenarnya ada lagi 98% yang masih tidak dapat dirungkaikan lagi. 2 tahun punya perjalanan untuk penyelidikan itu adalah sangat lama dan mungkin memberi kebaikan kepada manusia dan juga kepada environment lah. Mungkin kepada kita punya kehidupan serta kita punya persekitaran juga. Okeylah doktor. Melihat kepada sini, kita kemungkinan sudah sampai ke pengakhiran sesi kita pada hari ini. Mungkin kita boleh lagi menyambung perbincangan ini di hari-hari yang lain. Okey, begitulah, terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Kesavan Bubalen daripada Universiti Malaysia Terengganu. Saksikan sesi seterusnya dan terima kasih semua. Terima kasih Cik Miza, terima kasih semua.